tentunya itu kemeriahan yang ada di Stadium Shah Alam ini untuk pertembungan akhir sebentar saja lagi akan bermula, sepak mula dijangka pada jam 9 malam sebentar tadi lagi. Baik, kita ingin menyaksikan bagaimana kesebelasan utama kedua-dua pasukan dan formasi yang diturunkan, dan beberapa perubahan tentunya berlaku pada kem Pahang pada malam ini dengan sedikit pertukaran yang berlaku, kemasukan pemain yang baru sahaja didaftarkan. Dan mungkin saya akan tinggalkan kepada Rizal Zamri bagaimana pasukan Pahang akan beroperasi pada malam ini. Ya, seperti biasa, pemain-pemain Pahang akan memulakan serangan menggunakan flanker mereka iaitu Wan Zahar Nizam dan juga Sumareh, dan dibantu sebelum ni oleh Syafin Yahya. Dan apa yang menarik pada malam ini adalah kemasukan Romero yang belum kita ketahui kebolehan beliau beraksi untuk dalam liga kita ni. Apa yang kita dikabarkan, Romero telah menjadikan 2 gol apabila Pahang melakukan perlawanan persahabatan tentang Asal Samudra, dan saya rasa sedikit sebanyak akan membantu Alves di bahagian serangan untuk pasukan Pahang. Faktor kejutan mungkin kemasukan Romero, baru sahaja turun bermain, baru sahaja didaftarkan dan terus bermain di pentas akhir ini. Ya, saya rasa sebenarnya kerana pemain-pemain Kedah tidak mengenali lagi corak permainan Romero, dan ini adalah satu senjata untuk pasukan Pahang cuba merobek benteng pertahanan pasukan Kedah. Syabi, melihat kepada kejutan ini yang dilakukan oleh Dolah. Ya, saya rasa ini adalah untuk memberi advantage kepada pasukan sendiri, kerana pasukan Kedah seperti Rizal katakan, kita belum kenal Romero. Pasukan Kedah pun tak tahu apa corak permainan yang bakal disajikan oleh pemain ini. Jadi itu sedikit sebanyak akan menyinggung perasaan. Tetapi pasukan Kedah adalah mempunyai satu barisan kesebelasan yang begitu kental, yang betul berpengalaman, dan saya rasa apa jua yang Romero akan bawa di atas padang ini boleh ditepiskan oleh Kedah. Okey, baik, dan tentunya itu kesebelasan utama yang diturunkan oleh pasukan Tok Gajah. Bagaimana pula dengan kesebelasan yang diturunkan oleh pasukan Helang Merah pada malam ini di dalam pencarian mereka untuk merangkul kejuaraan keempat Piala FA. Tentunya tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pasukan Kedah, dan antaranya adalah masih lagi mengekalkan kepada formasi yang telah pun mereka bawakan daripada awal lagi musim. Dan kalau boleh kita perhatikan kesebelasan utama pasukan Kedah pada malam ini, Rizal melihat bagaimana sepatutnya pasukan Kedah untuk beroperasi pada malam ini? Saya rasa pasukan Kedah masih lagi mengamalkan corak permainan yang sama, iaitu tiki taka, dan pemain yang diturunkan juga sama, kecuali Zack Anderson yang tidak boleh bermain pada malam ini. Dan saya rasa Loridon masih lagi menjadi jenderal di bahagian tengah, mencorak bahagian serangan, dibantu oleh Badrul Batiar dan juga ketajaman Ken Wiso di bahagian hadapan. Okey, baik, sementara kita menantikan kesebelasan utama pasukan Kedah, mungkin Syabi ada yang ingin memperkatakan bagaimana pasukan Kedah lebih banyak sebenarnya beroperasi di bahagian midfield dengan Akram Mahinan di situ, Liridon dan juga Sandro yang kerap turun. Ya, saya rasa di sinilah kekuatan pasukan Kedah, kerana Akram boleh beraksi sebagai holding midfielder dan memberi peluang kepada Liridon untuk beraksi bebas, dan juga Sandro. Jadi daripada 4-2-3-1 ada kala menjadi 4-1-4-1. Jadi memberi peluang untuk 5 pemain menyerang dan kalau kita lihat Syazwan Zainun, Rizal Ghazali, Badrul Bakhtiar sudah merupakan di antara pemain tempatan terbaik dan saya rasa pemain tempatan pasukan Kedah adalah lebih baik daripada pemain barisan pasukan Pahang. Dan saya rasa inilah sebenarnya kekuatan pasukan Kedah, dan saya rasa teamwork itu adalah penting pada malam ini, dan oleh kerana itu saya memberi kelebihan kepada mungkin penjaga gol ni kalau ditested lebih awal dalam perlawanan mungkin ada masalah. Syawal dengan Harul Helmi, saya rasa mereka kena yakin, mereka kena confident yang mereka beraksi ni kerana mereka adalah terbaik di dalam posisi itu. Bukan saya ni gantian ataupun saya tak layak ataupun nasib saya dapat main hari ni, tak boleh. Mentaliti itu yang perlu diterapkan. Attitude tu teramat penting, dan Ken Ilso di hadapannya seperti Rizal dah katakan tadi, Ken ni dia very good finisher, melakukan penyudah tu senang. Penyerang kita boleh cari banyak, tetapi yang melakukan penyudah tu yang sukar. Tetapi di sinilah saya rasa solid, strong, compact Kedah. Dan tentunya dalam kesebelasan utama
pasukan Kedah ini mempunyai penjaring yang banyak. Antaranya adalah Ken Ilso yang ketika ini mendahului senarai penjaring terbanyak untuk kejohanan Piala FA 2017 ni. Ayuh kita dengarkan apa komen pengurus pasukan Kedah, Datuk Jeffrey bersama dengan Aina Suzaili di bawah sana. Silakan Aina. Okey, Hanif Miswan, terima kasih, dan Aina bersama dengan pengurus pasukan Kedah, Datuk Jeff. Okey, Datuk Jeff, pasukan Kedah telah pun memenangi Piala Sumbangsih dan malam ni berpeluang untuk menang Piala FA 2017 menentang dengan pasukan Pahang. Jadi plan lah, perancangan untuk merangkul kejuaraan malam ni lah, macam mana plan Kedah? Okey, malam ni boleh tengok begitu ramai fan kita. Almost like 60% fan Kedah. Okey, saya dah beritahu players, kita kena main 101% lagi. We have to play better than what we are playing with Terengganu. Okay, so rasa all the boys are well prepared. Okay, tapi Pahang also is a good team. So they have to play more focus. Okay, of course, kita every team want to be champion, especially Piala FA. So hopefully our boys will do better than what we have done with what we call Team Terengganu. Okay, so dari segi line up malam ni macam mana? Zack Anderson masih lagi injured, masih lagi mengalami kecederaan. Dari segi line up ada perubahan banyak ke, Datuk? Yeah. Okay, line up kita, Jack Anderson because of injury, so dia tak dapat main. Okay lah, sayang. Tapi we have Sawa. Sawa also play last game with Terengganu. So bagi saya rasa he played a good game in Terengganu. Very young player, fast. So rasa taking over Jack's position, saya rasa it's not a big problem. Okay, dia pun dah ready. Okay. Tahap kesediaan dan energy player Kedah macam mana? Memang they all ready ke untuk final ni? Ya, memang ready. Dia ni semua kalau boleh dia nak bawa balik piala untuk our royal family, who's our good supporter, big supporter, also for our president and also for seluruh rakyat of Kedah. Okay? So 20k each players. Ya, quality ya. Kita punya presiden dah announce bagi certain amount. I think the amount is big enough for them to really work hard for it. Okay, so all the best Kedah tonight. Okay. Okey, itu dia Datuk Jeff, pengurus pasukan Kedah. Semangat 300% pasukan Kedah bersedia untuk menentang pasukan Pahang pada malam ini. Dan kita kembali bersama dengan rakan saya Hanif Miswan di Grandstand. Terima kasih Haina Suzali. Tentunya kehangatan sepak mula akan berlangsung kurang daripada 10 minit sahaja lagi. Kita ingin berhenti rehat seketika kerana saksikan perlawanan akhir Mai Padang dan lihat mereka selahkan kehandalan dengan Nivea Men. Kita jumpa lagi selepas ini. Menang memang hebat, tetapi dunia bola sepak lebih daripada itu. Dedikasi, minat, keyakinan diri dan kerja kuat demi merealisasikan matlamat. Bermain habis-habisan tanpa kenal erti penat. Kami percaya tuah takkan datang bergolek
Terima kasih. Kita masih bersiaran secara langsung dari Stadium Shah Alam untuk membawakan kepada anda kehangatan perlawanan akhir di antara pasukan Pahang menentang pasukan Kedah, dan tentunya kita ingin saksikan terlebih dahulu sebelum siapa bakal dinobatkan pada malam ini juara terdahulu dengan rekod kejuaraan Piala FA dengan Selangor 5 kejuaraan daripada 7 final yang mereka masuki. Kuala Lumpur dengan 3 kejuaraan, Kedah juga dengan 3 kejuaraan, Perak 2 dan Pahang juga di situ dengan 2 kejuaraan. Jadi malam ini walau siapa pun yang akan menang, rekod ini akan berubah. Dan tentunya Syabi, kedua-dua pasukan ini, pasukan Pahang adalah pasukan yang paling banyak menjadikan gol dalam kesemua perlawanan dengan 42 gol termasuk Liga dan juga Cup Competitions. Pasukan Kedah adalah pasukan paling banyak menjadikan gol di dalam Piala FA sahaja setakat ini dengan 16 gol. Adakah malam ini juga akan menjadi medan untuk siapa yang banyak menjadikan gol? Saya rasa ini adalah berlainan ya kalau kita ambil Cup Competition dan League. Jadi bagi Cup Competition ni jelas pasukan Kedah ni lebih selesa dan saya rasa di sinilah kelebihan yang dicapai kerana adalah begitu penting bagi aspek mental untuk membezakan kedua johanan ini. Dan di situlah saya rasa Kedah mempunyai kelebihan kerana dalam kejohanan piala ni tekanan dia lebih daripada perlawanan liga. Okey, berkata mengenai tekanan Rizal, kita saksikan bagaimana penyokong-penyokong telah pun memenuhi segenap pelusuk yang ada di stadium inilah Rizal. Bagaimana tekanan yang akan dihadapi oleh kedua-dua pasukan pemain pada malam ini? Tan Cheng Ho dah rasa tekanan dah tu. Ya, saya rasa sebenarnya pemain tidak akan rasa tertekan kerana Tiada tekanan kerana penyokong adalah pembakar semangat atau membangkit semangat pada mereka. Tetapi apa yang lebih penting bagaimana mereka menterjemahkan gaya permainan mereka di atas padang yang akan membuatkan penyokong lebih lagi untuk mendukung mereka, terutama di semi-final ini. Okey, baik, secara ringkasnya ini adalah perlawanan akhir akan menentukan juara untuk layak ke Piala AFC, Syabi. Ya, dan ini adalah begitu penting ya Hanif, kerana saya rasa sekiranya pasukan kebangsaan kita ingin meningkat prestasi di arena antarabangsa, pemain-pemain kelab kita harus lebih ramai beraksi dalam kejohanan antarabangsa di peringkat kelab. Dan saya rasa kalau boleh ya, dengan persembahan baik ya, dengan rekod yang baik, mungkin lebih banyak pasukan akan dijemput atau layak ke Piala AFC. Itulah satu langkah yang terpenting sekali untuk maju di peringkat kebangsaan. Okey, baik. Gelora pertembungan separuh masa yang pertama semakin hampir dan oleh itu ingin saya bawakan kepada anda pertembungan separuh masa yang pertama di antara pasukan Pahang menentang pasukan Kedah. Bersama dengan pengulas anda, Abu Bakar Ratan dan Akmal Rizal Ahmad Rakli. Silakan dan selamat menonton. Terima kasih Hanif Miswan di grandstand bersama tetamu, bersama panelis Syabi Singh dan Rizal Zamria, yang dua bekas pemain kebangsaan. Jadi perhitungan langkah cemerlang bola sepak Kedah yang mahu diteruskan hijau kuning pada malam ini. Tampil semula dalam Cup Final kali ketiga di Stadium Shah Alam, musim ketiga berturut-turut. Dua sebelum ini, 2015 dan 2016 dalam Final Piala Malaysia. Pada malam ini dalam aksi perhitungan penentuan juara Final Piala FA Malaysia 2017, pasukan Pahang
bakal menjadi halangan terakhir. Jadi di gambar sekarang ini kerabat-kerabat pegawai kedua-dua pasukan ternyatalah antara kira-kira 80,000 penonton yang berada membanjiri Stadium Shah Alam pada malam ini kerana satu perlawanan akhir, satu cup final yang dijangka menarik, penuh kualiti kerana pasukan Pahang satu pasukan yang bukan calang-calang juga telah mempunyai kualiti yang tersendiri. Musim 2014 baru lalu telah muncul merangkul kejuaraan double. Jadi bersama saya pada malam ini rakan pengulas di Stadium Shah Alam secara langsung kepada anda di TV3. Perhitungan di antara pasukan Kedah dan Pahang ialah bekas pemain kebangsaan Akmal Rizal Muhammad Rakli. Sambil kita perhatikan di sana Akmal kehadiran yang dulu yang Maha Mulia Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM Tunku Mahkota Johor bersama-sama dengan Tunku Muda Pahang. Jadi pada malam yang istimewa, perhitungan yang sangat menarik kita sama jangkakan Akmal. Ya, ini satu pertembungan Piala FA bagi saya pada tahun ini cukup menarik ya. Menemukan dua pasukan yang sekarang ini antara pasukan terbaik dalam saingan Liga Malaysia, iaitu pasukan Pahang dan juga pasukan Kedah, dan kita pasti akan disajikan dengan kekuatan dari barisan serangan kedua-dua pasukan pada malam ini. Jadi telah diperkatakan di grandstand tadi oleh Harif Miswan dan dianalisis dengan begitu terperinci juga daripada Syabi dan Rizal betapa sedikit sebanyak perubahan. Kita akan mengikuti sekali lagi susunan First 11 pemain-pemain kesebelasan utama kedua-dua pasukan final. Kali pertama pasukan ataupun ini kali kedua pertembungan di antara pasukan Kedah menentang pasukan Pahang dalam final. Kerana pertemuan pertama 1992 itu dalam pertandingan Piala Malaysia, sedikit kesilapan malang untuk pasukan Kedah pada tahun 1992 di Stadium Merdeka. Pahang mendudukkan Kedah 1-0. Tetapi Piala FA, Kedah memburu kejuaraan kedua musim ini, Akmal. Ya, Kedah memang pada tahun ini kita lihat memang menaruh keinginan untuk memenangi 3 piala pada tahun ini. Sekarang mereka sudah memenangi Piala Sumbangsih. Inilah target utama untuk pasukan Kedah, memenangi final Piala FA pada malam ini. Tetapi tidak lupa juga buat pasukan Pahang, pastinya mereka mahu memenangi Piala FA kerana kita tahu untuk musim ini juara Piala FA akan mewakili Malaysia untuk saingan Piala AFC pada 2018 nanti. Gambaran yang menarik kami bawakan kepada anda. Liputan secara langsung menerusi rangkaian televisyen Media Prima Berhad di TV3 pada malam ini. Begitu meriah sekali, begitu indah sekali boleh juga kita katakan pemandangan di Stadium Shah Alam yang kita sama-sama menantikan kemasukan ke padang di antara kedua-dua pasukan ini. Pahang bertemu Kedah, final Piala FA 2017. Kali terakhir pasukan Kedah muncul juara ialah pada tahun 2007-2008. Itu 2 tahun mungkin Akmal selaku juga bekas pemain Kedah menyedari betapa kecemerlangan pasukan Kedah ketika itu 2007-2008. Double treble kecemerlangan pasukan Kedah. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, double kejuaraan berganda yang dicapai oleh pasukan Pahang baru pada musim 2014 yang lalu. Ya, itu yang saya katakan, perlawanan pada malam ini menemukan dua pasukan terbaik ketika ini. Kedah hingga final dalam masa 3 tahun dan Pahang musim lalu mereka hampir terjerumus ke Liga Perdana. Tahun ini mereka kembali bangkit dengan pencaturan dari pihak pengurusan membawa masuk jurulatih dan juga pemain-pemain yang terbaik, dan inilah hasilnya berakhir di final Piala FA pada tahun ini. Semua hadirin untuk berdiri bagi menghormati dan bersama menyanyikan lagu Negeri Kedah.
juga ruas. Apa yang pasti kita ataupun ramai pemerhati bola sepak tempatan memperkatakan pertembungan di antara dua pasukan yang mengamalkan corak permainan yang agak berbeza. Betul. Dan kita lihat rekod sebagai rekod sehingga ke separuh akhir ini kedua pasukan punya jentera serangan yang cukup menarik. Pahang sudah menjadikan 13 gol sehingga separuh akhir dan pasukan Kedah sudah 16 gol. Jadi inilah kita mengharapkan satu pelbagai yang terbaik pada malam ini. Di gambar kelihatan sekarang pemain-pemain kedua pasukan kesebelasan yang sedikit sebanyak ada perubahan yang terpaksa dilakukan oleh jurulatih pasukan Pahang Dollah Saleh. Begitu juga khususnya kita memperkatakan ketersediaan rakan Khairul Helmi Johari, kapten pasukan Kedah, iaitu Zachary Anderson, pemain import di centre back, digantikan oleh Syawal Nordin pada malam ini. Apapun kita nantikan dulu sebelum kick off di antara pasukan Pahang bertemu Kedah final Piala FA 2017 dengan yang Duli Yang Maha Mulia Tunku Mahkota Jo selaku Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia bakal diperkenalkan kepada pemain-pemain kedua-dua pasukan sambil diiringi oleh Ketua Pegawai Eksekutif FMLLP Kevin Ramalingam, dan juga kelihatan di gambar kerabat di Raja Kedah turut hadir ialah Tunku Puteri Intan Syafinas, Tunku Laksamana Kedah, juga Raja Muda Kedah. Satu malam yang istimewa. Ini kita telah katakan tadi, Akmal, bola sepak Kedah tampil semula tahun ketiga berturut-turut dalam aksi perlawanan akhir begitu meriah, warna-warni sekali. Malam ini juga boleh dinikmati oleh kerabat-kerabat di Raja yang kita hormati untuk sama-sama menyaksikan perlawanan akhir yang dijangka menarik di Stadium Shah Alam pada malam ini. Ya, itulah diperlukan semangat daripada kerabat-kerabat di Raja ini. Pemain-pemain apabila melihat kerabat-kerabat di Raja, Tuanku Sultan sebagainya datang beri sokongan. Sebagai pemain kita merasakan diri kita sebagai pemain dihargai. Jadi kita cuba untuk memberi satu sumbangan yang terbaik ketika bermain dan cuba menghadiahkan kejayaan kemenangan bukan setakat kepada seluruh rakyat negeri Kedah ataupun Pahang, tapi juga pada Tuanku Sultan dan juga kerabat-kerabat di Raja untuk pasukan Kedah dan juga Pahang. Keberangkatan yang nyatalah turut meniup semangat pemain-pemain dan juga kebanjiran penonton-penonton rakyat peminat bola sepak secara amnya dari setiap pelosok negeri masing-masing. Pada malam ini perhitungan di antara pasukan Kedah bertemu pasukan Pahang. Perlawanan ke-7 untuk kedua-dua pasukan selepas melepasi berjaya mengarungi 6 perlawanan hingga masuk ke perlawanan akhir pada malam ini. Matt Davis, ketua pasukan yang dikatakan antara paling muda dalam di kalangan pasukan-pasukan bola sepak tempatan. Matt Davis, seorang pemain naturalisasi, satu pengalaman yang istimewa kepada Matt Davis. Sudah tentulah pemain-pemain lain juga. Ya, walaupun Davis agak muda sebagai keturusan, tapi kita lihat beliau cukup matang apabila beraksi di tengah padang. Beliau mampu untuk memberi semangat, inspirasi buat pemain-pemain lain, dan itulah yang diperlukan oleh pemain-pemain, seorang ketua pasukan yang mampu menjadi ketua untuk memberi semangat setiap kali kita bermain. Presiden FM TMJ diiringi oleh Tunku Muda Yang Mulia Tunku Muda Pahang, Tunku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah. Jadi sedikit perlainan boleh kalau nak saya katakan kehadiran DVIP, tetamu-tetamu di Raja pada malam ini untuk menyaksikan perlawanan akhir di samping pegawai-pegawai tertinggi Persatuan Bola Sepak Malaysia, termasuk Timbalan Presiden Datuk Wira Yusof Mahadi bersama dengan Sir Agung Datuk Hamidin Muhammad Amin. Ternyatalah juga tidak ketinggalan sudah pasti Akmal, Menteri Besar Kedah dan juga Menteri Besar Pahang untuk satu perlawanan yang amat dinanti-nantikan. Nampak hijau kuning ketara pasukan Pahang. Daripada beberapa perkabaran sosial media mengatakan supaya meminta penyokong-penyokong mereka menggunakan warna gelap, warna hitam skuad Tok Gajah. Apa yang pasti, suasana di Stadium Shah Alam pada malam ini menantikan detik mendebarkan perhitungan pasukan manakah di antara Kedah dan Pahang akan membawa pulang Piala FA Malaysia
yang dimenangi oleh pasukan JDT pada musim lalu menewaskan pasukan PKNS 2-1. Ya, kita mengharapkan ya pada malam ini, terutama sekali pengadil perlawanan juga ya, akan memainkan satu peranan yang terbaik pada malam ini, kerana kita tahu pengadil Kedah juga membantu pengantin-pengadil mempunyai reputasi yang cukup baik dipilih untuk mengadili perlawanan pada malam ini. Jadi tugas besar untuk Nagor Amir Nur Muhammad di tengah dibantu oleh Muhammad Sairul Khalil Tan dan juga penolong pengadil 2 Fazrul Izwan Madzin. Ada penolong pengadil tambahan Itaka dikatakan oleh setengah pendapat Nizam Adal Yusof daripada Tan Cheng Ho. Liridon Krasniki akan menjadi nadi penting, tetapi tonggak ataupun support daripada Sandro da Silva, Syazwan Zainon dan Badrul Bakhtiar itulah diharapkan. Sedikit lain sedikit pada malam ini warna jersey kuning, mungkin jersey merah hijau ada memberikan sedikit keyakinan yang berbeza untuk pasukan Kedah kali ini. Ya, dengan warna rasmi bendera pasukan Kedah warna merah, saya rasa tidak ada masalah untuk mereka meletakkan mana-mana jersey untuk mampu untuk beraksi dengan baik pada malam ini, dan kita mengharapkan kedua-dua pasukan akan mempamerkan aksi yang cukup konsisten sepanjang 90 minit perlawanan dengan serangan demi serangan dan juga taktikal dari setiap bahagian. Edisi ke-28 perlawanan akhir Piala FA, 10 daripada 28 edisi telah pun berkesudahan memaksa memerlukan masa tambahan, tetapi dengan kick-off whistle permulaan yang telah pun ditiup oleh Nagor Amir. Apa yang lebih penting untuk peminat-peminat bola sepak tanah air pada malam ini untuk menyaksikan, tidak kira masa tambahan atau sebagainya, tetapi corak permainan yang berkualiti tinggi, mampu, kita tahu mereka mampu dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Kedah dan Pahang. Tetapi kesilapan awal dalam cup final ini untuk pasukan Pahang melakukan gerak, Matthews Alves merampas kerana Akram Mahinan terjatuh di dalam kotak penalti, di depan kotak penalti. Mujur untuk Kedah dapat dikuasai semula, namun ada tolakan. Kekasaran yang dilakukan dia ke atas Sandro da Silva oleh pemain import baru ini, Yamil Romero, dalam pertama secara rasminya untuk pasukan Pahang. Ya, kita lihat memang ada sepakan dari arah belakang, arah kaki Sandro itu tadi. Dan kita harapkan pengadil akan terus dapat mengawal dengan sebaik mungkin, kerana pasti ada tindakan-tindakan sebegini untuk cuba memenangi bola dalam setiap pergerakan. Mujur saya rasa lega sekali ialah Akram Mahinan terjatuh, mungkin perlawanan akhir yang pertama untuk Akram Mahinan. Sedikit meresahkan Nizam Adal Yusof, sudah pasti apapun dapat dileraikan larian gerakan yang cuba dilakukan yang pertama oleh pasukan Kedah. Dikasari di sana Sandro da Silva, kekasaran yang dilakukan oleh pemain import pasukan Pahang, Yamil Romero, sepakan percuma di bulatan tengah di sana. Ya, kita harapkan Sandro dapat terus beraksi dengan baik kerana beliau adalah salah seorang yang mampu membentuk gandingan yang terbaik bersama Liridon untuk mencari Ken Ilso di bahagian hadapan. Jika sesuatu berlaku pada beliau, Nizam perlu memikirkan satu inisiatif yang baru bagaimana untuk membentuk keserasian di bahagian tengah itu. Romero di gambar sana sebenarnya Pahang mendapatkan khidmatnya untuk menambah ketajaman di barisan depan, tetapi kekasaran pertama yang dilakukan oleh Romero dalam perlawanan akhir ini di Stadium Shah Alam ke atas Sandro da Silva, sepakan percuma diberikan kepada pasukan Kedah. Dari pasukan Pahang Akmal ada 2 pemain import berusia 22 tahun, seorang dari Brazil iaitu Matthews Alves dan seorang dari Argentina. Syamil midfield tempatan di tengah kepada Alves, kuisan yang tidak sampai di situ dapat dikawal oleh pemain-pemain Kedah yang saya rasa agak tertekan sedikit ketika dia mujur untuk Akram, dapat meredakan keadaan. Badrul, kuisan kepada Ken Ilso. Baik gerakan Ken Ilso, lihat tackling yang mantap, padu di situ tetapi agak tinggi, terlalu keras barangkali, ataupun keputusan yang bakal diambil oleh pengadil perlawanan Nagor Amir. Muslim mendapat bola, melakukan tackle tetapi terjahan yang nampak agak tinggi di situ. Akmal. Ya, memang kita lihat tadi beliau dapat bola itu, tapi cara beliau untuk mengambil bola itu kita lihat agak tinggi. Ya, terkena sedikit kaki Ken Ilso, dan itu adalah
sepakan yang sedikit berbahaya untuk Kelso. Satu lagi sepakan percuma diperoleh oleh pasukan Kedah. Kali ini tidak jauh dari kawasan kotak penalti. Aksi awal final Piala FA 2017. Badrul Bakti akan mengambil sepakan ini. Leridon masuk ke dalam kotak penalti. Satu outswing terus saja ke depan pintu gol. Dibaca dan ditangkap dengan kemas. Oh, terlepas seketika, agak mencemaskan penyokong-penyokong untuk gagah sudah pasti oleh penjaga gol pasukan Pahang, Wan Muhammad Azrai Wante. Kiko Insah, defensive midfielder kepada Wan Zarul Nizam. Tackle dapat dirampas, pressing pemain-pemain Kedah cuba dilarikan oleh Badrul Bakti sekarang ini. Rizal Ghazali, umpanan di garisan tepi, masih lagi dalam permainan. Yo Jewon tidak sempat, cuba mencari kecil di pintas Khairul Helmi pada Akram Mahinan. Jadi ada 1-2 detik di mana menyaksikan mungkin ada sedikit elemen kegugupan di awal cup final ini, Akmal. Akram sebentar tadi dan manakala penjaga gol pasukan Pahang terlepas dari tangkapannya seketika. Ya, itu kesilapan sebegitu perlu dielakkan kerana kesilapan di bahagian hadapan penjaga gol sendiri boleh merugikan dan ini akan dihukum oleh kelayan mereka oleh pemain-pemain lawan. Romero agak lambat sedikit, berjaya dipintas oleh pemain-pemain Kedah. Syazwan Zainon kepada Leridon, seorang pemain yang gemar membuat kawalan, berjaya kali ini tolakan kepada Rizal Ghazali. Shot passing Kedah seperti mula menjadi ketika ini. Ken Ilso overlapping daripada Rizal Ghazali, akhirnya memerlukan clearance, tolakan terus daripada center back pasukan Pahang ini, itu Yo Jewon menyelamatkan keadaan. Namun Kedah lepas dalam kotak penalti, cuba dikawal sekali lagi oleh Leridon Krasniki. Tampanan akhirnya tindakan pintar daripada Leridon Krasniki, tolakan yang kena pemain Pahang. Sepakan penjuru yang pertama dalam pelawanan akhir ini dimiliki oleh pasukan Kedah. Ya, ini peluang perlu digunakan kerana Kedah juga mempunyai pemain-pemain yang mampu untuk menjaringkan gol melalui tandukan. Apa yang kita lihat, Badrul akan mengambil sepakan ini. Ken Ilso cuba dikawal oleh Alves, satu outswing di sana. Namun Rizal Ghazali, back kanan pasukan Kedah, dipersalahkan oleh pengadil kerana hentakan, ada tolakan terhadap Wan Zarul Nizam Wan Zakar, perbuatan bola tinggi. Ya, tandukan yang dilakukan oleh Rizal itu lebih dahulu badan beliau memberi satu impak kepada pertahanan pasukan Pahang tadi. Wan Muhammad Azrai Wante, penjaga gol pasukan Pahang, agak konsisten persembahan yang ditunjukkan musim ini. Wan Muhammad Azrai, Akram Mahinan dirampas pantas oleh pemain-pemain pasukan Pahang. Romero tolakan ke sebelah kanan, cuba dikawal oleh Matt Davis, ketua pasukan Pahang, tidak berjaya. Syazwan Zainon bijak membuat helah, namun tolakan yang tidak kesampaian. Masih lagi singgah, cuba diteruskan oleh Syazwan Zainon, akhirnya tidak dibenarkan di sana oleh Kiko Insah. Ya, itulah kelebihan yang ada pada Kiko Insah. Beliau boleh memenangi bola kerana agresif yang beliau tunjukkan itu. Itulah karakter yang diperlukan oleh Dola Saleh untuk menghalang pergerakan di bahagian tengah pasukan Kedah. Ifwat Akmal juga beraksi dengan yakin sekali pada musim ini. Biarpun apa yang nak dikatakan, ialah ujian yang besar kepada penjaga gol kedua pasukan. Sumareh untuk Pahang, Sumareh yang lincah dan penuh helah, tidak dibenarkan ketika itu oleh Fitri Omar. Tolakan keluar yang sekarang ini pula memberikan sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan Pahang pula. Ya, mereka perlu berhati-hati terutama sekali Fitri Omar di bahagian kiri kerana Sumareh pemain yang boleh melakukan apa saja
yang beliau inginkan, boleh menggelecek, boleh membuat hantaran-hantaran silang yang membolehkan penyerang mereka untuk menjaringkan gol. Syamim akan mengambil, Muslim Ahmad naik ke atas, di manakah Alves tapi rendah, delivery yang kurang kemas sedikit. Fazal Rosli, lambungan yang dinantikan oleh rakan-rakan sepasukan. Romero di sana cuba mencuri, tidak berjaya. Tuisan Sandro da Silva kepada Rizal Ghazali. Mojor untuk Pahang sekali lagi. Seperti mana yang dikatakan oleh Akmal, tugas mematahkan gerakan agak berkesan setakat ini dilakukan oleh Kiko Insa. Dia bukan pemain impor, Akmal. Dia sebenarnya seorang lagi pemain naturalisasi, menjadi milik pasukan Pahang. Dan kita lihat itulah seorang pemain yang mempunyai karakter yang baik sebagai defensive midfield. Sentiasa membuat tackle-tackle yang boleh menghilangkan bola daripada pasukan lawan, dan itulah yang terbaik ada pada Kiko Insa untuk pasukan Pahang. Kion, Khairul Helmi Johari, Kapten pasukan Kedah. Syawal Nordin sebentar tadi. Keyakinan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Kedah. Liridon tolakan kepada Syawal. Fitri menanti di sebelah tepi, lambungan Fitri. Namun ada tampanan di sana oleh pemain pasukan Pahang. Ataupun hantaran yang terus saja keluar, lencongan itu berikan lontaran ke dalam kepada pasukan Pahang. Satu lagi lontaran ke dalam. Sumare menerima lontaran dari Matt Davis. Sumare yang mau lincah, tetapi ada tolakan di sana. Tarikan baik, tenang tindakan Syawal Nordin untuk mematahkan gerakan itu. Sebaliknya membolehkan pasukan Kedah mengatur gerak. Tolakan Sandro kepada Ken Ilso. Syazwan Zainon menanti, masih lagi mencari ruang di sana. Kawalan Sandro da Silva cuba dihambat oleh Romero. Terlalu ke dalam, tetapi cross hantaran Sandro da Silva terkena, ada tampanan di situ daripada Hyo Jae-won, sedikit meresahkan penjaga gol Pahang itu. Ya, Wan Azrain terpaksa untuk menepis bola itu, jika tidak pasti terpias pada kaki Jae-won tadi, memberikan sepakan sudut buat pasukan Kedah. Syamim untuk Pahang. Barulah ada gerak yang ingin dilakukan. Tolakan di sana, tidak, kata pengadil Nagor Amer daripada Liridon. Ada ruang yang agak selesa. Sandro da Silva untuk Kedah di bulatan tengah. Tolakan yang terlalu kuat, liar di sana. Kesilapan. Biarpun Ken Ilso Larsen sudah pun menunggu di situ. Ya, mungkin beliau ingin menghantar kepada Ken Ilso, tapi sedikit kesilapan teknik sepakan beliau. Mungkin ada gangguan padang juga tadi yang membuatkan sepakan beliau itu jauh tersasar pencaan daripada Ken Ilso. Ada Kiko Insa. Baik, lecetkan daripada Syamim, namun kekasaran yang dilakukan oleh Akram Mahina. Sepakan percuma untuk pasukan Pahang. Baru 12 minit permainan berlangsung, Akmal. Kalau banyak yang diperkatakan tentang possession football, tentang free flowing pasukan Pahang, possession pasukan Kedah, belum benar-benar dapat ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. Apa yang sedang rancak dilakukan, semangat tinggi, percubaan di situ dilakukan oleh Syamim Yahya dari luar kotak penalti. Biarpun Syamim agak sukar mendapat ruang, kelancaran yang terbatas, namun percubaan ini sesuatu yang mungkin boleh meningkatkan keyakinannya. Ya, percubaan yang berani oleh Syamim, dan inilah yang perlu dilakukan kerana kita lihat tidak ada lagi percubaan sepanjang 12 minit ini, dan percubaan Syamim ini walaupun tersasar tapi memberikan petanda bahawa pasukan Pahang akan terus melakukan serangan selepas ini. Kiko Insa, clearance yang dapat dilakukan. Tuisan Matius Alves cuba direbut oleh Syamim. Agak agresif, intensiti yang agak tinggi setakat ini, Akmal. Itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain Pahang, tidak membiarkan sedikit pun ruang buat Liridon maupun Sandro, dan itulah yang perlu mereka lakukan.
Begitu juga sebaliknya, kawalan yang juga ingin dicari dilakukan oleh Syamim. Apapun kekasaran Pahang berikan sebagai percuma yang ingin diteruskan di sana. Ada tendangan daripada Liridon ke atas Faizal, dilihat dengan baik ke atas Sumare sebenarnya. Keputusan yang baik daripada pengadil Nagor Amir, pantas melihat tindakan ini. Itu dia, Liridon dipersalahkan. Ya, mengangkat kaki terlalu tinggi ya, sehingga terkena kepala Sumare tadi. Wanzarul Nizam tidak selancar seperti biasa yang ditampilkan oleh kedua pasangan setakat ini. Yang lebih ketara Akmal ialah semangat tinggi, kompetitif, daya saing yang tinggi ditunjukkan. Mungkin masih memerlukan sedikit ruang waktu untuk benar-benar selesa mengatur gerak-gerak yang lebih lancar seperti mana biasa. Ya, dalam perlawanan-perlawanan final seperti inilah, memang kedua-dua pasukan, semua pemain akan memberikan komitmen yang terbaik, tapi hanya sedikit kesilapan yang dilakukan, itulah yang akan diambil peluang oleh pasukan lawan, dan itulah yang perlu dielakkan oleh mana-mana pemain, terutama sekali di bahagian pintu gol sendiri. Itu antara yang boleh kita berikan sebagai perbandingan. Tolakan yang selalunya tepat daripada Syamim kurang baik ketika itu. Mungkin debaran dalam aksi perhitungan final Piala FA 2017. Yo Jae-won cuba merampas di kawasan tengah, meninggalkan kawasan pertahanan. Sandro da Silva mencari lorong, berjaya. Tolakan patrol kepada Liridon, namun kesilapan Liridon. Tolakannya terus saja keluar setelah melepasi 15 menit permainan. Masih lagi 0-0 finals Piala FA setakat ini. Hanya 1-2 percubaan tadi. Ya, banyak bola berlega-lega di bahagian tengah ya. Masih lagi kedua-dua barisan tengah tidak mahu memberikan pasukan Kedah maupun Pahang untuk membuat satu killer pass ataupun membolehkan penyerang mereka memboleh keselesaan untuk percubaan ke arah pintu gol. Antara jauh Kiko Insa mencari Sumare yang dicabar oleh Fitrioma. Whistle ditiupkan oleh pengadil Nagor Amir. Sekali lagi perebutan bola tinggi. Itu dia lonjakan Fitrioma dan juga Sumare di sana. Itu 50-50 ball ya. Mungkin pengadil mengesan tangan Sumare sedikit terkena di bahagian kepala Fitrioma tadi. Akram Mahinan, Liridon di tengah, cuba dihambat baik. Tolakan Liridon kepada Sandro, Akram kepada Fitri di garisan tepi. Tolakan dekat untuk Syazwan Zainon, tidak sempat pula dikawal oleh Sandro da Silva. Rasakan Muslim Ahmad di sana, berikan lontaran ke dalam untuk pasukan Kedah. Sentuhan menarik daripada Fitrioma dapat memastikan penguasaan kekal dimiliki oleh pemain-pemain pasukan Kedah. Akram seperti tidak menentu dengan apa yang ingin dilakukan ketika itu. Apapun, ini dia Akram mencari tahap keyakinan sudah pasti semua pemain. Lintasan baik Faizal Rosli untuk Pahang kepada Sumare. Larian, ruang yang cuba dibuka, tidak dibiarkan di sana. Baik keserasian yang ditampilkan di antara back four pasukan Kedah setakat ini, agak terkawal. Dan mereka masih boleh ya mengawal pergerakan penyerang pasukan Pahang, iaitu Matius Alves dan juga Yamil Romero yang datang daripada belakang. Dapat dirampas di kawasan sendiri sebenarnya. Sedikit kesilapan pemain-pemain pasukan Kedah. Wanzarul Nizam terlepas tampanan yang masih lagi dimiliki oleh pemain-pemain pasukan Pahang. Matius Alves cuba mendada di sana. Masih lagi dapat dikawal, masih lagi dalam permainan. Fitri mengasah, Matius Alves penjaring terbanyak pasukan Pahang. Lepas, agak baik kedudukan pasukan pintu gol pasukan Kedah. Tolakan yang dihadang oleh Syawal Nordin menyelamatkan keadaan. Fitrioma, ini Syazwan Zainon.
seperti dia nak jatuh tapi ingin juga meneruskan penguasaan dalam kotak penalti. Ialah yang tidak kesampaian kalau nak kita katakan. Ya, ada sedikit saja sentuhan dan itu tidak akan memberikan apa-apa tindakan yang boleh diberikan oleh pengadil perlawanan. Ada 1-2 ketika di kalangan penyokong pasukan Kedah tadi agak resah dengan sentuhan yang kurang menjadi daripada Akram mainan di kawasan sendiri. Apapun masa lagi 0-0 di Stadium Shah Alam, agak seimbang, rentak yang mampu disaingi. Kali ini Akram Mahinan lebih cermat, lebih yakin, tolakan kepada Badrul kepada Rizal, balik semula kepada Badrul. Antaran jauh Badrul, cantik antaran Badrul kepada Syazwan Zainon. Berdepan dengan Matt Davis, ketua pasukan Pahang. Lorongan ke tengah, mungkin gerakan yang berpotensi untuk pasukan Kedah. Gol! 1-0, menit ke-20. Antaran tepat, kawalan menarik disudahkan di sana untuk pasukan Kedah mendalui 1-0 sekarang ini dalam keadaan yang sebenarnya kedua-dua pasukan agak tertekan. Satu break attack yang disempurnakan oleh pasukan Kedah berjaya di sana mendalui pasukan Pahang dengan 1-0. Ya, inilah gol yang diinginkan. Gerakan-gerakan sebeginilah yang kebiasaannya berlaku apabila Syazwan Zainon menerima bola. Beliau tahu bagaimana untuk membuat 1-2 dan buat larian kembali. Dan kita lihat bagaimana 1-2 beliau bersama Sandro bijak membuat tolakan dan beliau melihat Ken Ilso di situ dengan menggunakan bau saja. Ken Ilso membuat tolakan mudah memberikan gol pertama buat pasukan Kedah. Itu antara kelebihan penyerang dari Denmark, Ken Ilso Lassen. Biarpun cuba dihimpit oleh dua pemain pasukan Pahang, kita lihat sekali lagi bermula dengan antaran cantik Badrul Bakhtia dan seterusnya digunakan dengan begitu cermat sekali. Lintangan cutback daripada Syazwan Zainon, dada saja sudah mencukupi pasukan Kedah mendalui dengan 1-0 sekarang ini. Apapun gol ini saya berikan pujian terutama kepada Syazwan Zainon kerana beliau seorang pemain sayap yang jarang ada dalam Liga Malaysia ketika ini. Beliau seorang pemain yang boleh melakukan overlapping, boleh mau masuk bola itu ke dalam, buat 1-2, dan itulah kelebihan yang ada dari Syazwan yang dipergunakan sepenuhnya oleh jentera serangan pasukan Kedah. Satu permulaan yang sangat merangsang keyakinan mana-mana pasukan. Walaupun di sana sebentar tadi Sandro seperti terhalang gerakannya oleh pengadil perlawanan. Kawalan sekarang ini dilakukan oleh pemain Pahang. Nusi Syamim kesilapan, tiada arah yang dapat dicari. Sebaliknya tolakan kepada Ken Ilso, Liridon cuba mengawal dalam kotak penalti. Seperti mana Syazwan Zainon mengatasi, berjaya memperdayakan Matt Davis. Kali ini Liridon pula bagaimanapun tidak menjadi kebesaran yang dilakukan ke atas Syamim Yahya. Saya akan percuma untuk pasukan Pahang. Ya, lambat hari Ridwan tidak mempunyai pilihan buat hantaran. Terlalu lambat beliau bersama bola. Itulah menyukarkan beliau untuk melihat pemain mana yang kosong. Apapun Syamim Yahya diharapkan tidak melakukan kesilapan sedemikian. Beliau seorang pemain yang cukup baik tapi tidak boleh melakukan kesilapan begitu. Di manakah Yamel Romero, pemain yang baru saja dimasukkan, dan setakat ini apa yang dapat dirumuskan, kelancaran, rentak, corak permainan pasukan Pahang. Hasil tangan Dola Saleh belum benar-benar menjadi, sedangkan satu gerak menit ke-20, beberapa hantaran saja di kalangan pemain-pemain Kedah. Badrul kepada Syazwan, antaran Syazwan disudah oleh Ken Ilso. 1-0 Pahang ketinggalan. Cuba mencari jawapan sekarang ini. Rempatan kencang di sana yang dilakukan oleh Yamel Romero. Dia baru saja sampai Akmal, tetapi harapan tinggi diletakkan kepada Yamel Romero. Di mana Yamel Romero? Sepakat percumanya tersasar jauh di sebelah kanan. Ya, memang satu
pressure ataupun tekanan pasti akan dihadapi oleh Yamel Romero. Baru saja sampai dan diletakkan dalam keselebasan utama, diharapkan mampu itu untuk keputusan yang baik. Ya. Itu keputusan Dola Saleh terus saja meletakkan seorang pemain yang baru sampai. Saya rasa sepatutnya mungkin beliau dimasukkan agak sedikit lewat ya, kerana mengekalkan pemain yang beraksi dalam separuh akhir sebelum ini, melihat dahulu dalam perlawanan ini apa yang terjadi, dan dari situ boleh memasukkan beliau kerana keserasian beliau bersama pemain-pemain lain masih belum terlalu serasi ya. Apapun keputusan Dola, kita hormati dan kita akan lihat adakah ia berhasil atau tidak selepas ini. Di mana penjaga gol kedua-dua pasukan jarang sekali diuji. Percubaan Syamim, ada gerak yang terbatas dilakukan oleh pasukan Kedah, tetapi minit ke-20 kelancaran yang turut bermula dengan hantaran jauh menyilang di seberang padang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar pada Syazwan Zainal. Itulah yang menjadi pemisah setakat ini. Perlawanan masuk minit ke-25. Gol pembukaan yang dijaringkan oleh pasukan Kedah. Kad kuning yang pertama perlawanan ini, final 2017. Layangan Nagor Amir Nur Muhammad ke atas defensive midfielder pasukan Pahang, yaitu Kiko Insa. Ya, beliau seorang pemain yang agresif, tapi sepatutnya beliau tak perlu melakukan terjahan sedemikian. Ia bukan saja merugikan beliau dengan kad kuning, tapi boleh mengakibatkan kecederaan buat pemain lawan. Ini Sandro. Sekali lagi pemain pasukan Kedah nampak agak semula terserlah keyakinan, confidence level pemain pasukan Kedah, termasuklah Sandro da Silva, seorang pemain yang mempunyai kualiti teknik yang tinggi. Nizam Azhar dengan keadaan pasukannya mendalui 1-0 seakan-akan mahu terus pemain-pemain Kedah meningkatkan penguasaan. Ini dia di dalam kotak penalti. Syazwan Zainal sekali lagi, pasukan Pahang agak cemas di sana. Akhirnya dapat diredakan oleh Matthew Davis. Tandukan yang memberikan sepakan penjuru, tetapi sekali lagi Kedah sudah mula menampakkan kemampuan sebenarnya. Sepakan penjuru yang ketiga dihantar kepada Fitri Omar di sana. Clearance seketika. Masih lagi Syazwan Zainal membuat cutback, sedikit kekeliruan akhirnya dapat dibaca dengan tangkapan yang baik daripada penjaga gol Pahang, Wan Muhammad Azrai. Syazwan nampak lincah. Itulah yang diharapkan ya oleh seluruh pasukan Kedah. Kelincahan yang beliau ada, beliau meneruskan. Sebelum ini pasukan Kedah memang terkenal dengan flanker-flanker di sebelah kiri ya. Nizam Adha sendiri sebelum ini, mereka juga ada Nur Azam Ishak dulu, dan itulah yang disambung oleh beliau, dan beliau bermain dengan cukup baik sepanjang musim ini. Akmal Rizal juga sebelum ini. Apapun kita tumpukan, satu lagi asakan yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Pahang masih lagi mencari jawapan. Satu lagi kedudukan yang agak mencemaskan di situ. Percubaan Sandro da Silva hampir membolosi pintu gol pasukan Pahang. Ya, kita lihat larian yang baik daripada Ken Ilso ke sebelah kiri, melihat Sandro, dan Sandro buat satu kawalan yang baik. Rembatan yang agak besar saja dibiarkan oleh Wan Azrai, bola itu terkena palang gol dan hampir-hampir mengakibatkan gol kedua buat pasukan Kedah. Barisan pertahanan Pahang perlu lebih berhati-hati, tidak boleh membiarkan agak pemain-pemain Kedah di hadapan itu agak tidak dicabar kerana boleh menyusahkan mereka. Formasi Yo Jae-wan dan Muslim Ahmad jelas diuji, meletakkan Kiko Insa yang membuat tolakan itu kepada Muslim, juga satu langkah yang benar-benar ataupun belum benar-benar menampakkan sumbangan sepatutnya. Tapi larian daripada Yamel Romero yang beremput terus di sana ke atas Khairul Helmi dapat dipatahkan oleh Kedah. Kiko Insa untuk Pahang yang sudah tentulah mencari jawapan. Ada pemain-pemain yang mampu melakukannya. Sumare terjatuh, tetapi sebaliknya Sumare yang dipersalahkan oleh pengadil jelas membuat tolakan. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Kedah. Bola terkena tangan. Beliau mengawal bola terkena tangan beliau ya. Itu 2 kali terkena tangan dan pengadil dapat mengesan dengan baik.
Jadi setelah 28 edisi pelawanan akhir Piala FA, 10 daripadanya memerlukan masa tambahan, di mana 6 daripada 10 masa tambahan itu terpaksa dileraikan dengan penentuan sepakan penalti. Tetapi jaringan tunggal minit ke-20 memungkinkan. Yang diharapkan sudah pastilah oleh penyokong kedua-dua pasukan boleh berlaku secepat mungkin kejuaraan yang dicari. Pahang dalam keadaan mencari jawapan untuk meredakan keadaan. Mungkin Romero akan turut dipertimbangkan oleh Dola Saleh kerana Matthew Alves kelihatan di gambar sebentar tadi seakan-akan tiada servis setakat ini yang boleh memberikan satu gerak yang baik untuk menjaring terbanyak mereka itu. Ya, kita lihat Matthew Alves agak keseorangan ya. Yamel Romero agak ke belakang membantu Ken Ilso. Itulah yang menyukarkan Pahang untuk buat hantaran-hantaran yang baik, dan juga apabila menyerang kita lihat hanya Matthew Alves sahaja berada di hadapan. Syamim Yahya juga agak sedikit lambat membantu Alves. Muslim Lampungan mencari Sumare, Akram Mahinan, bola terkena tangan, sepakan percuma diberikan oleh pengambil kepada pasukan Pahang dari jarak yang boleh digunakan sebaik mungkin. Itu dia. Dia pun diasak selepas itu oleh Syamim, tetapi bola terkena tangan, sepakan percuma kepada pasukan Pahang. Separuh masa pertama ini pelawanan baru masuk setengah jam. Jawapan yang belum ditemui, yang masih lagi diusahakan sudah pasti oleh pemain-pemain skuad Tok Gajah. Nampaknya itu dia Akram nampaknya pada malam ini. Dia minit-minit awal tadi Akmal. Dia kelihatan kurang selesa dalam perlawanan ini. Belum dapat sentuhan yang baik. Beliau seorang pemain yang baik, berhasil dengan baik sebelum ini, tapi dalam perlawanan akhir, mungkin ini perlawanan akhir pertama beliau, beliau agak sedikit gugup. Manakala juga di awal permainan mungkin sedikit sebanyak tekanan ataupun kegugupan dalam Cup Final malam perlawanan akhir Piala FA pada malam ini. Apapun boleh dikatakan semua keadaan sudah reda. Yang penting untuk pasukan Pahang ingin menggunakan sepakan percuma yang diperoleh ini pada minit ke-31 untuk setidak-tidaknya dapat mengikat kedudukan pada awal permainan ini. Hantaran Syamim yang cuba disambar oleh Matt Davis di hujung sana, tidak sempat menyambar di situ. Ya, satu set piece yang baik. Syamim cuba mencari Matthew Davis di belakang, tetapi sedikit kuat dan gagal disambut baik oleh Matthew Davis. Dola Saleh membaca keadaan sudah pasti apa yang berlegar-legar di dalam pemikiran strateginya selepas ini, yang sudah tentu ingin mengharapkan jaringan gol penyamaan yang dicari untuk keadaan seimbang semula separuh masa pertama ini, di mana pasukan Pahang sedang ketinggalan. Tetapi ada hentakan yang serius berlaku di sana, membabitkan Kiko Insah. Sikap yang gemar membuat hentakan susulan. Kali ini jelas layangan kad merah terus dilakukan oleh pengadil pelawanan Nagor Amir Nur Muhammad, sambil Dola mencari ramuan, mencari jalan untuk menyelamatkan semula rentak permainan pasukan Pahang. Tetapi tindakan melampau daripada Kiko Insah dilayangkan kad merah. Pahang terpaksa pula bermain dengan 10 orang sekarang ini. Ya, itu yang saya katakan awal tadi ya. Beliau seorang pemain yang baik ya, defensive midfield yang baik, cukup agresif, tapi tindakan sedemikianlah yang merugikan beliau, dan yang paling pasti merugikan keseluruhan pasukan. Kita lihat tindak balas 2 kali beliau menumbuk dan menendang Rizal Ghazali dari belakang. Adakah itu sikap seorang pemain profesional? Saya tak mengharapkan tidak ada tindakan sebegitu sepatutnya di perlawanan akhir sebegini. Boleh dikatakan Kiko Insah, malangnya pemain dari Pahang pada malam ini mencemarkan suasana permainan final Piala FA 2017 dengan 2 tindakan susulan yang dikatakan melampau di kalangan pemain-pemain. Hentakan tumbukan pada awalnya dengan tangan kanan, dan selepas itu ada tendangan sedikit tambahan kepada gerak retaliation
yang dilihat jelas oleh pengadil pelana Nagora Mebnul Muhammad yang terus saja melayangkan kad merah. Tiada dakwa-dakwi, kad merah yang patut dilayangkan. Ya, beliau juga sedar ya. Beliau diberikan kad merah tidak membuat bantahan kerana beliau sedar kesilapan yang beliau lakukan. Dan sekarang kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Dolah Saleh dengan 10 orang pemain. Adakah beliau akan buat satu pertukaran masukkan pemain baru, dan kita akan lihat tindak balas yang akan dilakukan oleh Dolah Saleh dan juga anak-anak buah beliau selepas ini. Kiko Insa, pemain sebenarnya berasal dari Spanyol, berusia 29 tahun tetapi diturunkan oleh pasukan Pahang, didaftarkan selaku pemain tempatan, pemain naturalisasi, ada pertalian darah warga Malaysia. Dilayangkan kad merah sebentar tadi. Satu tamparan yang tambah menyukarkan Dolah Saleh dan bola sepak pasukan Pahang secara keseluruhannya. Minit ke-35, 10 minit baki sebelum tamatnya masa biasa separuh masa pertama ini. Dolah memerlukan banyak kajian. Selain gol pertama, pasukan Kedah Ken Ilso, ditambah pula ketiadaan bermain dengan 10 orang sekarang ini setelah Kiko Insa dilayangkan kad merah. Ya, nampak sekarang Dolah perlu meletakkan seorang pemain sebagai defensif midfield ya, mengambil tempat Kiko Insa. Jika tidak, barisan tengah Kedah boleh menguasai perlawanan dan itulah yang perlu mereka elakkan. Apakah pasukan Kedah akan meneruskan rentak serangan serbuan yang sekarang ini dilakukan oleh Badrul Bakhtiar dalam keadaan sedikit kekeliruan di antara Badrul dan Ken Ilso. Cuba disudahkan oleh Badrul di sini, tapi percubaan yang melambung di sana. Ya, beliau sudah tidak berada dalam kedudukan yang baik untuk buat percubaan, tapi beliau teruskan ingin buat percubaan. Sepatutnya beliau melebarkan bola itu ke dalam, cuba mencari Ken Ilso kembali. Syamim dan Wan Zarul Nizam juga terbatas. Tidak seperti mana biasa, mungkin ketiadaan Nur Azam Mazi gandingan biasa Syamim di midfield kerana memasukkan Yamil Romero. Namun harapan yang masih diletakkan masih tinggi di kalangan pemain-pemain pasukan Pahang. Sumare cuba lepas, satu cross yang dilakukan di sana memerlukan kawalan daripada Khairul Helmi Juari kepada Syazwan Zainon. Fitri Omar tolakan dekat, Syazwan Fitri Liridon di sana. Akram Mahinan yakin biarpun agak bahaya meresahkan penyokong-penyokong pasukan Lang Merah, dileraikan seketika. Namun penguasaan dimiliki semula oleh pasukan Pahang. Sumare cuba merampas daripada Liridon, berjaya seketika. Baik gerakan daripada Yamil Romero daripada Matthew Salves. Pasukan Pahang cuba mencari gol penyamaran. Rempatan yang serong sedikit di situ. Ya, satu peluang yang baik ya buat pasukan Pahang. Matthew Salves berjaya melepasi pertahanan pasukan Kedah. Kita lihat bagaimana usaha yang cuba dilakukan oleh Sumare pesaing, dan Yamil Romero menggunakan kelebihan beliau dengan buat skill yang baik, dan Matthew Alves membuat satu rimbatan juga baik, tapi terpias kaki seorang pemain pasukan Kedah dan memberikan sepakan sudut buat pasukan Pahang. Yang penting juga untuk pasukan Tok Gajah, ada gambaran positif untuk cuba bangkit pada separuh masa pertama ini. Tandukan daripada Matthew Salves, dia mendakwa sepakan penjuru. Sebelum itu rempatan yang tersasar sedikit, dan ternyata biarpun sedang berdepan dengan tugas yang agak getir pasukan Pahang, keyakinan yang masih ada untuk mencari gol penyamaan ketika ini. Akmal, ya, hantaran baik daripada Syamim tepat ke dalam kawasan untuk membuat jaringan, tapi kita lihat bagaimana Syawal Nordin berjaya menghalang Matthews Alves daripada membuat tandukan yang lebih kemas. Jewon yang menjaringkan satu gol di peringkat separuh akhir kedua, menewaskan Negeri Sembilan di Stadium Tuanku Abdul Rahman. Kemarahan cemerlang bola sepak Negeri Sembilan pada musim ini. Piala FA terkandas di peringkat separuh akhir. Kali ini pasukan Pahang pula dalam keadaan yang
agak sukar biarpun permainan ataupun masih ada ruang waktu yang bolehkan pasukan Pahang mencari sesuatu. Kekasaran Yamil Romero, pemain import dari Argentina, ke atas midfield Brazil pasukan Kedah ini. Ya, sepanjang perlawanan ini kita lihat beliau ada gerakan yang baik ya, tapi mungkin memerlukan sedikit masa untuk membentuk keserasian bersama pemain-pemain lain. Syazwan Zainun cuba bergandengan dengan Ken Ilso di garisan tepi. Akhirnya tampanan yang memihak pasukan Kedah juga. Umtaran ke dalam diberikan oleh pengadil Sandro da Silva. Oh, dicangkuk di situ. Tidak, kata pengadil. Berjaya dirampas oleh pemain-pemain pasukan Pahang. Tackle yang kemas, bersih. Fitri Omar kepada Liridon. Syamim mengasak Liridon di sana. Balik kepada Fitri Omar. Oh, dapat lepas daripada Syamim. Barulah whistle ditiupkan. Sepakat percuma pantas dibenarkan oleh pengadil untuk Pahang. Matthew Davis, lambungan di sana kepada Wan Zarul Nizam. Bukan pemain yang paling tinggi, lambungan itu coba disambar oleh kecil, dapat mengawal di garisan tepi. Akhirnya whistle ditiupkan oleh pengadil. Mungkin ada kekasaran daripada pemain Kedah ke atas Wan Zarul Nizam, Wan Zakaria. Ya, kita lihat pergelutan antara Rizal dan Wan Zarul Nizam. Bagaimana Badrul datang dari belakang membuat satu sliding tackle, dan itu adalah tackle yang juga berbahaya ya, dan tak sepatutnya beliau lakukan kerana bola itu agak jauh, masih jauh lagi dari arah kawasan gol pasukan Kedah. Kalau nak dikatakan senario yang agak berbeza beberapa minit ke belakangan ini, pasukan Pahang nampak sesuatu yang positif barangkali. Beberapa sepakan percuma yang dimiliki, lambungan di situ Mojo pasukan Kedah. Liridon membantu barisan pertahanan. Syamim kepada Wan Zarul Nizam. Lorongan mencari Hyo Jae-won tidak menjadi. Apakah break attack yang boleh dilakar oleh pemain-pemain pasukan Kedah? 2 lawan 2. Syazwan Zainun ingin membuat hantaran, tidak lepas daripada Fazal. Rosli hentakan. Akhirnya dilakukan oleh Wan Zarul Nizam, biarpun pengadil sebenarnya telah memberikan sepakan percuma kepada pasukan Pahang. Ya, kita lihat Syazwan berlanggar cuba untuk membuat Wan Zarul Nizam dari belakang. Dan kita lihat pelanggaran yang memang dilakukan oleh Syazwan tindakan yang tepat daripada pengadil perlawanan. Davis kepada Matthews Alves di ujung sana yang dihambat oleh Rizal Ghazali. Masih lagi dapat mampu dikawal oleh Alves. Faizal Rosli, Badrul Bakhtiar menghalang. Lontaran ke dalam untuk pasukan Pahang. Kepada Matthews Alves tidak dapat dikawal, dirampas oleh pemain-pemain Kedah. Liridon cuba menunjukkan skill, tidak menjadi. Membaikkan sekarang ini keadaan pintu gol kawasan penalti pasukan Kedah. Sumare berdepan dengan Fitri Omar. Sekali lagi yakin mantap kawalan yang dilakukan oleh Fitri Omar kata Sumare. Tindakan yang baik tapi pertahanan Kedah perlu berhati-hati kerana jentera pasukan Pahang walaupun beraksi dengan 10 orang, tapi mereka mempunyai pemain-pemain yang boleh merosakkan barisan pertahanan pasukan Kedah dengan hantaran-hantaran dan percubaan-percubaan yang boleh menjadi gol buat mereka. Akhirnya lariannya dilakukan, cuba mencari ruang di sana. Wan Zarul Nizam, Wan Zakaria telah pun berada dalam kedudukan offside. Jadi lewat menit-menit terakhir separuh masa pertama final Piala FA Malaysia 2017. Jaringan menit ke-20, Kenil Solasen menambah koleksi jaringannya selaku penjaring terbanyak pasukan Kedah dalam Piala FA, menjadi pemisah. Ini dia Ken Ilso yang juga bekas penjaring terbanyak dalam Liga Singapura S-League.
Romero kepada Alves, balik semula kepada Romero. Dorongan Romero, cuba mencelahkan hantaran itu kepada Sumare, tidak menjadi. Baik, mudah, cantik daripada Shazwan Zainon kepada Leridon. Ini dia keyakinan yang sedang ditampilkan oleh pemain-pemain pasukan Kedah. Badrul tolak semula kepada Sandro da Silva. Banyak ruang kosong untuk pemain-pemain Kedah ketika ini. Dilarikan oleh Fitri Omar. Tolakan kepada Sandro, kuisan Sandro kepada Leridon, membuat percubaan terlepas seketika daripada tangkapan Wan Muhammad Azrai Wano. Satu lagi percubaan yang menjadi dihasilkan oleh pemain pasukan Kedah, tapi kita lihat bagaimana Wan Azrai berjaya untuk mengagak sepakai yang sudah dilakukan oleh Leridon tadi. Pressing yang pantas, tindakan agresif sebelum ini di kalangan pemain-pemain Pahang sedikit kelihatan longgar ketika ini. Bermain dengan 10 orang. Biarpun kuisan itu berjaya dilakukan Yo Jae-wan, buat seketika pasukan Kedah mengatur gerak melalui Rizal Ghazali yang telah melakukan overlapping. Sandro da Silva kepada Leridon masuk dalam kotak penalti. Gerakan yang akhirnya dapat juga dipintas oleh ketua pasukan Pahang ini, Matt Davis. Nampaknya mereka bekerja keras di akhir-akhir separuh masa pertama ini. Kedah cuba untuk menjaringkan gol kedua dan kita lihat bagaimana pertahanan Pahang bekerja cukup keras dan penjaga Wan Azrai pastinya menjadi orang yang cukup sibuk sepanjang malam ini. Kerana pasukan Kedah masih lagi mengatur gerak. Menit-menit terakhir Rizal Ghazali bersama dengan Badrul Bakhtiar, namun tolakan kepada Leridon. Barulah Badrul sekarang ini. Sandro da Silva, tapi tackle yang baik dari Muslim Ahmad, dipintas pantas oleh Syawal Nordin. Sekali lagi ruang untuk Shazwan Zainon berdepan dengan Yo Jae-wan. Masuk ke dalam Shazwan Zainon. Ada ruang, ada ramai pemain pasukan Kedah. Gol kedua pasukan Kedah. Agak longlai akhirnya barisan pemain-pemain pasukan Pahang. Tamparan dengan layangan kad merah terhadap Kiko Insa pada menit ke-20 diteruskan, dilengkapkan dengan jaringan gol kedua pasukan Kedah sebelum tamatnya separuh masa pertama ini. Jaringan Badrul Bakhtiar, Kedah 2 Pahang 0 ketika ini. Ya, sekali lagi gol yang dimulakan oleh Shazwan Zainon. Kita lihat bagaimana beliau menerima hantaran. Sekali lagi beliau membawa masuk bola itu ke dalam. Bola juga jauh, membuat tolakan. Kita lihat Badrul tidak dikawal di belakang, buat rebatan ke arah near post, menewaskan Wan Azrai. Satu pergerakan yang baik secara berpasukan daripada pasukan Kedah. Connection ataupun rebatan tidaklah begitu padu ataupun tepat daripada Badrul, tetapi mungkin penjaga gol Pahang terlindung dengan beberapa pemain di hadapannya. Tolakan rebatan ini Leret memang tetap sukar untuk diselamatkan. Ya, beliau juga mungkin dengan gaya yang cuba dilakukan oleh Badrul itu, beliau mengharapkan bola itu akan datang ke arah far post, tapi sayang bola ke near post, yang itulah yang menyukarkan Wan Azrai mengagak dan juga menangkap ataupun menepis bola rebatan Badrul. Jadi jaringan pada menit ke-20 dan sekarang ini Badrul Bakhtiar menjadikan kedudukan 2-0 di masa yang ditambah separuh masa pertama ini. Nampak segala-galanya ketika ini tidak menjadi untuk pasukan Pahang. Ya, nampaknya dolah banyak yang perlu difikirkan, yang banyak yang akan diperkatakan di dalam bilik persalinan tadi. Cuba untuk mencari penjelasan yang terbaik bagaimana untuk menidakkan 2 gol yang berjaya dihasilkan oleh Kedah ketika ini. Maju Alves seperti mana kerap dilihat bersorangan di kawasan hadapan pasukan Pahang. Fitri Omar tidak dapat mengawal, lontaran ke dalam diperoleh oleh pasukan Pahang. Ini dia Matt Davis. Lepas seketika, masih lagi dikawal oleh Matt Davis. Ada tampanan di situ, sepakan penjuru untuk pasukan Pahang. Biarpun ketinggalan dengan 2-0, pasukan Kedah ternyata dalam keadaan yang selesa setidak-tidaknya.
apabila untuk meneruskan aksi permainan separuh masa kedua nanti. Jaringan Daniel Solasen dan Madul Bakhtiar. Pahang masih lagi tertekan. Romero dengan sepakan penjuru ini. Hyo Jae-won tidak tepat. Satu cutback di sana. Balik semula kepada Romero. Syawal Nordin, baik tindakan Syawal. Tampanan pengadil. Terus saja kepada pemain pasukan Kedah. Leredon coba mengubah haluan. Biarpun Akram sudah berlari di sebelah kanannya. Usaha mengubah haluan yang tidak menjadi apapun. Dua jaringan yang ternyata satu bonus yang tetap baik untuk mana-mana pasukan dalam aksi first half pelanan akhir. Sudah sepatutnya hanya menantikan whistle penamat, tetapi satu keadaan yang tetap penting untuk dipertahankan oleh pemain-pemain pasukan Kedah, kerana satu gol mungkin boleh berubah segalanya. Kebangkitan yang tetap akan terus dicari oleh pasukan Pahang. Ya, itulah yang pasti dilakukan oleh pemain Pahang, mencari gol. Itu dia gol yang dicari-cari. Berjaya juga. Akmal boleh memperkatakan mungkin juga pada pihak pasukan Kedah selesa dengan 2-0, tetapi kelekaan ini atau nak boleh kita katakan dihukum juga oleh pasukan Pahang yang merapatkan jurang menerusi percubaan. Hyo Jae-won 2-1. Dola Saleh masih ada boleh sesuatu yang ingin dilakukan, kerana terus saja lawanan separuh masa pertama ini tamat dengan kedudukan menipis semula. Pahang merapatkan jurang, sesuatu yang masih lagi mencabar untuk Kedah separuh masa kedua nanti. Ya, inilah yang perlu dielakkan oleh pemain-pemain Kedah, tidak merasa selesa walaupun mendahului. Kita lihat tidak ada pemain yang betul-betul mencabar. Kesilapan, kelekaan membolehkan pasukan Pahang menghukum, dan pujian pada pemain-pemain Pahang walaupun ketinggalan 2 gol di minit-minit akhir terus berusaha untuk jaringan gol, dan inilah hasilnya. Mereka berjaya merapatkan jaringan dengan 2-1 sebelum bermulanya separuh masa kedua nanti. Satu kelekaan boleh kita katakan, biarpun ada beberapa pegawai pasukan Kedah tidak begitu berpuas hati, tetapi yang lebih penting ialah sebenarnya sedikit kelalaian pasukan Kedah yang begitu baik berada 2 gol di depan, tetapi percubaan yang deflection, ada tampanan dari Hyo Jae-won sudah pasti memberi semula keyakinan, harapan balik semula kepada pasukan Pahang untuk bersaing di separuh masa kedua nanti, kerana tamat separuh masa pertama sangat masih lagi terbuka. Pahang 1, pasukan Kedah 2. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di TV3 Final Piala FA 2017. 1 kad merah dan 3 gol terhasil antara corak-corit separuh masa yang pertama. Pertempuran di antara pasukan Kedah dan juga Pahang, segalanya selepas ini. Teruskan bersama dengan kami.